I love you too, Ra. Ya, bye, Mak. Bye, Ra. Berani membocorkan bukti baru dalam skandal saga kematian misteri Zara Khairina Mahathir di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Coroner sebentar tadi. Punca kematian Zara Khairina Mahathir adalah kecederaan otak traumatik teruk dengan komplikasi hipotek HIE atau kecederaan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak. Perkara itu didedahkan melalui laporan perubatan yang dibacakan dalam keterangan pegawai perubatan di Jabatan Hospital Queen Elizabeth Dr. Panvan Kumar selaku saksi keempat proceeding inquest kes kematian Zara Khairina Mahathir di Mahkamah Coroner di sini hari ini. Menurut saksi itu, mangsa dikesan mengalami pendarahan teruk di dalam otak serta tiada tindak balas otak sebaik sahaja tiba di hospital. Beliau turut memaklumkan keadaan Zara Khairina merosot selepas dimasukkan ke HQE dan meninggal dunia pada 17 Julai kira-kira jam 1.07 tengah hari. Selepas 2 hari dirawat oleh pasukan perubatan pakar. Kematian pesakit dimaklumkan kepada pegawai penyiasat, mayat seterusnya disimpan di dalam ward sehingga ketibaan pegawai penyiasat katanya ketika diminta membacakan keterangan saksi oleh Timbalan Ketua Pendakwaan Datu Badiuzzzaman Ahmad. Saksi turut dimaklumkan mangsa sebelum itu ditemui terbaring tidak sedarkan diri berhampiran longkang di perkerangan tingkat bawah asrama sekolah sebelum dihantar ke Jabatan Kecemasan dan Trauma HQE pada jam 4.38 pagi oleh pasukan per Hospital Care dari Klinik Kesihatan Kinarut. Menurut saksi lagi, trauma alert telah diaktifkan pada jam 4.42 pagi dan pemeriksaan awal oleh pasukan mendapati mangsa sudah berada dalam keadaan intubasi dan tidak menunjukkan sebarang tindak balas. Pemeriksaan awal pasukan neurosurgery juga katanya mendapati mangsa sudah bergantung kepada mesin bantuan pernafasan serta tidak memberikan sebarang tindak balas neurologi. Katanya tahap kesadaran dinilai pada skala paling rendah dan anak mata kekal membesar dan tiada refleks otak dikesan. Pemeriksaan luar pula menemui bengkak serta luka koyakan pada bahagian belakang kepala yang telah dijahit bagi menghentikan pendarahan. Hasil imbasan tomografi berkomputer CT scan otak menunjukkan terhadap pendarahan akut pada celah antara otak dan membran tengah dan membungkus otak di kedua-dua belah hemisfera otak, pendarahan subdural di bahagian termasuk alur dalam garis tengah yang memisahkan kedua-dua hemisfera cerebrum dan mengandungi fleks cerebri serta satu daripada 4 lipatan dural yang memisahkan rongga tengkorak kepada 4 petak. Selain tanda-tanda awal pergerakan tisu otak dari satu petak ke petak yang lain. Laporan perubatan turut menyatakan berlaku kehilangan kejelasan antara bahan kelabu dan putih otak, tanda kepada kerosakan yang kritikal katanya. Menurut saksi lagi, setelah kecederaan kepala, Zara Khairina turut mengalami kecederaan lain termasuk patah pergelangan tangan kiri, patah buku lali kiri dan luka terbuka serta kecederaan pada pergelangan kaki kanan. Bangsa yang kemudiannya ditempatkan di ward HQE pada jam 6.40 petang 16 Julai lalu tidak menunjukkan sebarang tanda pemulihan sepanjang tempoh rawatan dan keadaan kesihatannya turut merosot sebelum disahkan meninggal dunia keesokan harinya. Tiada kesan lebam pada tubuh ketika sampai di hospital. Akhirnya, seorang lagi doktor pakar dari Hospital Queen KK dengan cukup berani
membocorkan bukti baru dalam skandal saga kematian misteri Zara Khairina Mahathir di hadapan Yang Arif Hakim, Mahkamah Coroner sebentar tadi. Kata doktor itu, tiada kesan lebam pada tubuh Zara ketika sampai di hospital. Ini membuktikan apabila tidak ada kesan lebam di bahagian belakang badan atau depan badan Zara, ia menunjukkan kebenaran kata-kata saya. Zara Khairina Mahathir tidak jatuh dari tingkat 3 asrama sekolahnya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Jennifer Vu yang menjadi saksi ketiga dalam prosedur inkuest hari ini di Mahkamah KK Sabah. Akhirnya doktor mengaku Zara Khairina tidak ada kesan lebam pada tubuhnya. Secara